من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 96. Petok bawah sekali. Muka surat 96, petok bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa yajibu al-istinja'u min kulli kharijin mulawwisin bima'in. Tatimmatun. Yajibu al-istinja'u min kulli kharijin mulawwisin bima'in. Istinja, lepas tu penyempurnaan. Tatimah, penyempurnaan. Lepas tu istinja atas tu. Istinja, memakai air. Al-istinja'u bima'in. Bima'in tu takluk pada istinja. Istinja dengan air. Istinja memakai air diwajibkan setiap habis mengeluarkan benda basah. Juga kurungan daripada dua pintu pelepasan. Min kulli kharijin, daripada tiap-tiap yang keluar. Selepas habis mengeluarkan tak, tiap-tiap yang keluar. Mulawwisin, yang mulawwisin ni yang apa ni? Yang berlomoran. Mulawwisin ni tulis ni yang bergelomok, yang bergelomok, yang berlomoran. Kalau keluar yang tidak menyebabkan jadi berlomoran, itu tidak wajib istinja. Keluar yang tidak menyebabkan berlomoran. Kalau berlomor sikit je, maka wajib istinja. Berlomor tu dengan najis yang keluar tu. Najis yang keluar daripada kemaluan hadapan dan kemaluan belakang. Wajib istinja dari tiap-tiap yang keluar yang berlumur di tempat keluar. Istinja dengan air. Istinja dengan air. Wajib istinja. Wajib istinja ni apabila kita nak solat lah. Bila kita nak solat, maka wajib istinja. Adapun kalau kita belum nak solat, kita sunat istinja segera. Dia sekarang ni wajib istinja ni apabila kita nak solat. Bila kita nak solat, maka dia wajib istinja segera. Kalau dia bukan nak solat,
maka tak wajib istinja segera, sunat istinja segera. Kalaulah kata dia lepas daripada qada hajah kering dah dianya, tak istinja pun lagi, dosa ke tak? Tak. Dia tak wajib istinja segera, dia sunat istinja segera. Walaupun bukan nak solat, lambat lagi nak solat, sunat istinja segera. Melainkan kalau tidak istinja menyebabkan najis tu akan berlumuran, maka wajib istinja segera. Tapi nak cerita wajib istinja ni apabila nak sembahyang, maka wajib istinja. Istinja dengan air. Kemudian muka surat 97, petok yang ketiga daripada atas, wabi salasin masahatin. Wabi salasin tu atau pada kata bima'in, bisalasi masahatin, dengan 3 kali sapu dengan umpama batu. Jadi istinja ni dengan air atau dengan 3 sapuan dengan umpama batu. Surat 97 petok yang ketiga daripada atas tu. Au bisalasi masahatin. Istinja bima'in dengan air au bisalasi masahatin. Au ni lil ibahah ni. Mana apa harus kita pilih sama ada istinja dengan air ataupun istinja dengan 3 sapuan dengan umpama batu ataupun tisu. Atau ni mana apa kita boleh pilih, nak istinja dengan air boleh, nak istinja dengan umpama batu tisu boleh. Istinja dengan batu ataupun tisu, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam istinja dengan batu. Kalau masa kita gak istinja dengan tisu lah. Istinja dengan tisu ni sekalipun air banyak, sekalipun tepi laut dalam kitab, sekalipun tak ada sebarang keuzuran, dia bukan tak boleh kena air, dia boleh kena air, dan air banyak sangat-sangat. Sekalipun syariat khususiyah, syariat yang khas kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, istinja dengan batu. Istinja dengan batu. Adapun istinja dengan air, itu syariat yang qadimah, syariat lama tu. Nabi Rasul yang terdahulu pun mereka ada syariat istinja dengan air. Syariat mereka ada istinja dengan air, tak ada istinja dengan batu. Syariat Nabi Rasul terdahulu. Jadi syariat istinja dengan batu ni ada syariat yang khususiyah kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istinja dengan batu ni bukan macam tayamum. Tayamum apabila ketiadaan air untuk berwuduk ganti dengan tayamum. Ataupun uzur, tak boleh kena air, maka wuduk ganti dengan tayamum. Mandi wajib ganti dengan tayamum apabila tak ada air ataupun keuzuran daripada menggunakan air, itu tayamum. Adapun tayamum pun khususiah juga. Syariat tayamum tak ada ummah terdahulu, ada pada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi syariat istinja ni tidak berkait dengan ada air ataupun tak ada air, ada uzur ataupun tak ada uzur. Air banyak sekalipun dia haruskan istinja dengan batu. Air tak ada, wajib istinja dengan batu. Air ada, harus istinja dengan batu. Syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kata topek pula. Tu topek berok tak basuh, dia kata. Tak kena syariat Nabi ni. Nabi sendiri pernah istinja dengan batu.
Nabi sendiri pernah istinja dengan batu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi sendiri pernah istinja dengan batu. Dan hadis riwayat Imam Muslim pula, Nabi memerintahkan sahabat istinja dengan 3 batu. Hadis sahih belaka tu. Hak Nabi istinja dengan batu, hadis daripada Imam Bukhari. Hak Nabi memerintahkan supaya sahabat istinja dengan batu tu, hadis daripada Imam Muslim. Itu syariat Nabi. Dia kata tok pegok tok basuh pula dah. Cuma dalam kitab kita ni tak ada panjang bicara lah. Dia ringkas saja bicara berkaitan dengan istinja. Kemudian di musyad 97 tu dia sudah pergi kepada adab ketika istinja. Jadi bicara istinja, 1 petok musyad 97, 2 petok, 3 petok, 4 petok je istinja ni. Lepas tu turun ke bawah tu terus pergi kepada adab ketika istinja. Sampai bicara adab ketika istinja. Jadi ringkas je lah bicara bab istinja ni. Adab pun tak panjang mana. Dia istinja dengan qada hajah ni, dia qada hajah dulu siap-siap, kemudian barulah istinja. Tapi memang kitab akan bicara istinja dahulu, barulah bicara adab di qada hajah, sebab istinja wajib. Adab ketika qada hajah, kebanyakannya adab yang sunat saja. Jadi adab ketika qada hajah, adab hukumnya sunat. Adapun istinja hukumnya wajib. Maka bicara istinja dululah. Adab di qada hajah bicara kemudian. Sepatutnya bicara qada hajah dululah. Kita sebut istinja qada hajah ni, istinja dia tak ada terjemuh dah. Istinja ni menyucikan dari najis yang keluar daripada salah suatu duduk jalan. Menyucikan daripada najis. Istinja ni bukan basuh begok, basuh kencing. Istinja bukan basuh begok, basuh kencing. Sebab kalau kita sebut istinja tu basuh begok, basuh kencing, akhirnya faham air sahaja. Basuh kan basuh. Kalau pakai batu, adakah panggil basuh? Sebab itulah istinja sebut basuh begok, basuh kencing tak tepat. Tapi nak cakap kampung tu boleh lah. Istinja basuh begok, basuh kencing, boleh lah cakap kampung. Tapi kalau cakap ilmu sungguh tak betul. Sebab kalau istinja ni basuh, berarti hanya satu alat saja yang digunakan. Air boleh dipanggil basuh. Walhal istinja ni ada 2 alat. Air atau batu. Atau ni ibahah. Harus nak pilih air saja pun okey. Nak pilih batu saja okey, walaupun air banyak sekalipun. Jadi kalau panggil basuh berok kencing, maka batu terkeluarlah kalau gitu kau. Dalam kitab Fathul Mu'in ni, dalam bicara istinja ni tak ada dalam Fathul Mu'in ni. Dia ada dalam, tak ada dalam Qurratu Ain. Qurratu Ain tak ada, dia hanya ada dalam Fathul Mu'in saja. Sekarang Qurratu Ain hak dalam kurungan tu, hak Qurratu Ain. Hak Qurratu Ain dalam kurungan. Di luar kurungan Fathul Mu'in. Jadi bab istinja ni tak ada dalam Qurratu Ain. Hanya ada Fathul Mu'in sahaja. Ringkas tu ringkas lah, tapi cuma ada dalam Fathul Mu'in saja. Dalam Qurratu Ain kurungan tak ada. Tak ada kurungan sini. Dia mula balik kurungan musyad 99 tu. Tu sambung balik musyad 99. Petok yang 3 daripada atas, wasalisuha satu rajulin wa amatin. Di situ. Dan syarat yang sos mereka ketiga, menutupi lelaki
dan hamba perempuan akan aurat. Barulah balik semula kepada qurratu ain. Jadi istinja hanya bicara dalam Fathul Mu'in sahaja, tambahan sahaja bicara istinja. Kemudian dalam kitab Fathul Mu'in ni pula diletak istinja selepas bicara najis. Diletak istinja selepas bicara najis. Kebanyakan kitab istinja dibicarakan sebelum daripada bicara wudu. Dia akan bicara istinja sebelum daripada bicara wudu. Bahkan dalam kitab Iqna dibicara wudu, istinja barulah pergi pada perkara yang membatalkan wudu. Dalam kitab Iqna bicara wudu, bicara istinja, barulah bicara perkara membatalkan wudu. Tapi kebanyakan kita dia akan letak bicara istinja adalah sebelum daripada bicara wudu lagi. Adapun bicara najis, kemudian sekali dah bicara najis. Dia bicara bab istinja, bab wudu, bab mandi wajib, bab tayamum, barulah bicara bab najis dan cara-cara menyucikan najis. Jadi bicara dalam kitab kalau bab najis dan cara-cara menyucikan najis ni tajuk terakhir sekali dalam bab taharah. Dia akan bicara bab air, bab istinja, bab wudu, bab mandi, bab tayamum, bab mandi wajib, bicara bab haid, nifas, istihadah. Dia akan bicara bab najis dan cara menyucikan najis. Tapi nak ceritanya bicara istinja bukan diletak di bawah tajuk bicara basuh najis. Cuma dalam Fathul Mu'in kita ni lepas bicara bab najis dan cara menyucikan najis terus pergi pada tajuk istinja. Tapi kebanyakan kita tidak. Bicara istinja bicara lain, bicara basuh najis bicara lain. Sebab hukumnya berbeza. Istinja dengan air dan batu. Adapun basuh najis alat dia air semata-mata. Lain tajuk tu. Lepas tu dibicara berasingan. Jauh pula. Biasa kita bicara taharah dimulai dengan bicara air. Terus bicara istinja, baru bicara wudu. Sebab apa? Sebab disunatkan istinja sebelum dia berwudu. Sunat istinja sebelum berwudu. Pening dengar dah. Dan memang kita istinja dahulu barulah kita berwudu. Takkanlah qada hajat siap-siap basuh dak lagi bawah tu. Ambil semayang dulu. Lepas tu baru basuh begok. Boleh je. Lepas tu basuh begok. Macam mana batal wudu? Berlapik lah. Atau basuh dengan belakang tangan. Wudu tak batal lah. Pelik dengar. Memang kita akan istinja dulu sebelum kita ambil wudu. Lepas qada hajat kita istinja, orang kita ambil wudu. Sunat begitu, sunat. Bukan wajib begitu. Sebab tu dalam kita Iqna bicara bab wudu dulu siap-siap. Istinja tak bicara lagi. Bicara wudu siap-siap, barulah bicara istinja. Nak menceritakan bahawa harus dahulukan wudu atas istinja. Nak cerita gitu. Pelik tau. Dalam kita Iqna dia bicara wudu. Habis bicara wudu, bicara istinja. Kenapa membicarakan wudu dahulu baru bicara istinja? Nak menceritakan bahawa harus wudu siap-siap selepas qada hajat, istinja lepas wudu harus. Dan kita Iqna lepas bicara istinja barulah bicara perkara-perkara yang membatalkan wudu. Mana apa tajuk wudu tak habis lagi. Baru hanya bicara rukun wudu baru. Pindah istinja dah, barulah pindah bicara perkara-perkara yang membatalkan wudu. Tapi kebanyakan kitanya letak istinja sebelum wudu. Tapi bukan di bawah tajuk basuh najis. Bukan di bawah tajuk basuh najis.
Sebab dia hukum yang berbeza. Hukum yang berbeza. Istinja dengan air ataupun dengan batu. Basuh najis, air semata-mata. Dia lain hukum. Lepas tu dia asingkan. Jauh bicara istinja dengan bicara najis dan cara-cara membasuh najis. Jadi sebut kata istinja, kalau kata basuh berok, basuh kecing, nak pakai kodok kapur, boleh. Tapi nisbah istilah ilmu tak betul. Istinja ni menyuci daripada najis yang keluar daripada kubul ataupun dubur dengan air ataupun dengan batu. Jadi kalau sebut kata basuh, maka terkeluar batu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita gitulah, tak apalah. Istinja basuh berok, istinja basuh kencing. Basuh je. Jadi terkeluar batu lah. Itu panggilan orang kita lah. Tapi kita sebut istinja lah. Sebut istinja. Dah sebut lah basuh berok, basuh kencing tu. Dah betul satu hal dah. Tapi yang dah sebut lah basuh berok, basuh kencing sebab tak betul. Dia kata sebut istinja. Membersihkan najis yang keluar daripada dua jalan. Dengan air ataupun dengan batu. Apabila najis tu sudah berada di tempat lain. Contohnya tahi air kencing. Sudah macam budak. Jatuh latar. Jatuh latar. Budak di berok atas latar. Pampers tak pakai. Budak kencing atas latar. Pampers dia tak pakai. Dia tak panggil istinja. Itu dia panggil basuh najis mutawassithah. Itu tak panggil istinja. Itu tak panggil istinja. Istinja hanya membersihkan najis yang keluar dari dua jalan, kubur ataupun dubur dengan air dan batu di tempat keluar. Di tempat keluar. Kalau sudah lebih dari tempat keluar, pada ni, itu bukan panggil istinja. Contohnya dia kencing. Budak kencing meleleh sampai ke peha dia, betih dia. Tiba dia betih, tak panggil istinja. Waktu wajib membasuh menggunakan air. Sebab itu dia panggil basuh najis, bukan istinja. Itu tak ada pakai batu situ. Ambil tisu lah. Kita lap air kencing budak di peha, di betih. Kan istinja boleh dengan batu. Istinja hanyalah najis yang berada di tempat keluar. Kalau air kencing budak sudah meleleh di peha, di betih, turun latar, itu dipanggil basuh najis, bukan panggil istinja. Maka tak masuk batu, tak masuk tisu. Kena faham situ. Istinja hanya najis tahi air kencing yang berada di tempat keluar. Itu panggil istinja dengan air ataupun dengan batu. Kemudian hak sapu-sapu ni, ini khususiah syariat yang tertentu pada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni tak dia nak pakai kok akal hak ni. Ada orang dia pakai kok akal. Sekarang ni muntah ada latar najis. Dia tak basuh. Dia ambil tisu dia lap. Alasan dia tahi punggung boleh pakai tisu. Takkan muntah latar tak boleh pakai tisu. Dia pakai akal dia. Sekarang tahi punggung. Tapi bukan punggung ni, tahi di tempat keluar dia lah. Kalau tahi punggung tak boleh istinja dah tu. Tu kena basuh najis. Tak panggil istinja dah kat tahi punggung. Tahi punggung ni macam orang qada hajah dalam pampers lah. Tahi punggung tau. Kau qada hajat dalam pampers kan, bukan tahi ada punggung. Kan tahi dia merata-rata kan, itu tahi punggung. Tapi kita ni tahi punggung maknanya di tempat keluar najis tu lah. Dia pakai akal. Tahi dengan muntah, mana paling geli? Geli tahi lah, muntah ringan sikit. Mana tahi ni geli? Paling kotor lah kita kata nak banding dengan muntah. Kalau tahi di tubuh orang pun boleh pakai tisu, takkan muntah orang ringan, latar je bukan tubuh orang. Takkan tak boleh pakai tisu. Oh, dia pakai begitu. Ada. Dan tahi dengan muntah memang geli tahi. Tahi ada di orang, muntah ada latar. Kalau tahi orang paling geli, duduk di punggung orang, boleh pakai tisu,
Takkan mutah duk latar. Mutah ringan, tak geli mana. Duk latar bukan duk di tubuh orang. Takkan tak boleh pakai tisu dia kata. Tak boleh banding gitu. Tak boleh. Dia jawab banding gitu. Sebab istinja dengan batu ni khususiah kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak lain tu wajib kena basuh. Jadi macam orang istinja dalam paper tadi, orang qada hajah dalam paper tadi, dia tak ada istinja, dia kena basuh najis. Sebab istinja hanya semata-mata najis yang berada di tempat keluar. Tu. Istinja daripada najis yang berada di tempat keluar. Apabila orang qada hajah dalam paper, maka najis bukan berada di tempat keluar najis. Dia sudah berada di punggung sungguh dah tu. Di punggung, depan apa. Kan air kencing tahi kan dia sudah merata-rata. Di situ bukan istinja. Di situ dipanggil basuh najis. Kalau contohnya orang terlantar di hospital. Dia kata kepada orang bagian kebersihan, tolong kau istinja saya. Tak ada istinja. Itu basuh. Sebab najis bukan berada di tempat keluar. Najis sudah berada depan belakang. Najis sudah berada depan belakang, dia tidak dipanggil istinja. Dipanggil basuh najis. Tak. Jadi mana kalau orang terlantar di hospital, kalau panggil tolong istinja saya, perkataan tu tak betul lah. Mana apa ni? Tolong basuh najis saya. Itu basuh, bukan istinja. Itu wajib menggunakan air. Tak boleh pakai tisu. Tak boleh pakai. Sebab dia bukan istinja. Istinja membersihkan najis yang keluar daripada dua jalan, kubul ataupun dubur, najis yang masih lagi berada di tempat keluar. Istinja dengan air ataupun dengan batu. Bila najis itu sudah merata-rata, bukan lagi dinamakan istinja. Itu dipanggil basuh najis. Bila basuh najis ni wajib menggunakan air mutlak semata-mata. Tak boleh nak sapu-sapu, tak boleh nak lap-lap. Adapun di hospital tu, dia hak terlantar tu dia tak akan pakai air mutlak. Dia buang pampers tau. Lepas tu dia ambil tisu yang ada obat yang boleh mematikan kuman. Di tisu tu ada macam sabung tau. Mana doktor? Di tisu tu tisu basah lah. Tisu basah tak sama dengan tisu basah untuk muka. Kan untuk muka ada tisu basah juga kan? Kau tulis je. Tisu basah untuk muka dengan tisu basah untuk basuh untuk dalam paper tu. Kau sama? Lain tau. Jadi tisu basah, dia ada obat boleh matikan. Kalau ada obat lah di tisu basah tu. Dia tidak panggil membasuh najis. Kalau mazhab Syafi'i tak luluh lah. Tak luluh. Tidak memada. Yang mana bagi petugas, dia wajib kena tolong orang yang nak solat. Orang nak solat kata saya nak solat, wajib kena basuh najis dia. Bukan istinja, basuh dengan air. Dah guna air macam manalah, dia terlantar. Kalau boleh bagi bilik air tak apa, dia terlantar. Jadi hak berlaku di hospital tu hak darurah. Bila darurah ni tersepit, maka dia boleh pakailah pandangan mazhab lain sekalipun. Contoh pandangan mazhab Hanafi, dia tak syarat air mutlak. Mazhab Hanafi tak syarat air mutlak. Apa-apa air yang janji boleh menghilangkan najis, maka memada. Air obat ke, air sabun ke, air teh ke, air kopi ke, air tebu ke. Itu mazhab Hanafi. Air tebu boleh buat basuh najis. Air tebu boleh tebu nak benda tu, nak basuh kecing. Basuh kecing air tebu kau hari penuh dengan semut lah jadinya. Tak kira lah mazhab Hanafi. Dia janji boleh menghilangkan najis je. Jadi kalau di hospital dia menggunakan umpama tisu basah tu, maka dia beramal dengan mazhab Hanafi. Okeylah. Tak apalah. Sebab darurah tersepit. Tapi kalau mazhab Syafi'i memang tak boleh. Bila basuh najis, wajib menggunakan air
Itu mazhab Syafi'i. Tak boleh nak buat air. Maka petugas kebersihan dia buang pamper yang ada tahi banyak tu. Di tempat tu dia akan lap dah. Dia akan lap supaya tak jadi apa? Tak jadi kudih. Dan kalau dia tak lap dengan tisu tu, kemungkinan akan jadi kudih. Ada ni. Macam dia lap tu tak tahulah. Dia petugas tu macam mana? Kalau pesakit tu yang tukang buat tu lelaki ke puan? Ada lelaki ada perempuan tau. Kalau pesakit perempuan buat. Kalau pesakit lelaki buat ke macam mana? Wallahu a'lam lah. Tapi dia boleh buatlah seumpama, tak ada masalah. Dia kena pakai lap dengan tisu basah tu. Lepas tu semayang sah mengikut pandangan mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i kena semayang semula kemudian. Gitu je lah. Tapi dah ayah duk payah-payah situ pakai mazhab Maliki je lah. Tapi nak ceritanya kita mazhab Syafi'i. Hak najis dan pampers seumpama tu bukan dinamakan istinja. Itu dinamakan basuh najis. Yang sebut istinja. Istinja najis yang berada tempat keluar sahaja boleh panggil istinja. Kalau najis itu sudah berada di sekeliling, itu panggil istinja. Tahi kecil atas latar sama telah lah tak panggil istinja. Dia panggil basuh najis. Bila basuh najis wajib menggunakan air mutlak. Itu hukum lain, perkara lain. Istinja hukum lain, perkara lain. Istinja hanyalah najis yang berada di tempat keluar. Istinja dengan air ataupun istinja dengan umpama batu. Wa yakfi fihi ghalabatu zanni zawalin najasati wala yusannu hina idzin syammu yadi. Dia bicara pun situ je, tak panjang mana bicara, ringkas je. Dia bicara ringkas. Dalam kitab Fathul Mu'in ni, istinja dianggap cukup. Istinja dianggap cukup setelah dapat diperkirakan bahawa najis telah hilang. Kalau begitu, tidaklah disunatkan untuk membau tangan yang semula dipakai beristinja. Itu imam dia. Untuk membau tangan yang semula dipakai beristinja. Itu terjemahan Indonesia. Kita pakai terjemahan dengan ni pula. Tak payah ni. Ni terjemahan Indonesia. Kita pakai terjemahan dengan ni. Wa yakfi fihi, dan memada padanya pada istinja ghalabatu zanni zawalin najasah, kuat jangkaan di hati, hilang najis. Gitu je. Memada pada istinja ni ghalabatu zan ni, menang kuat sebelah jangkaan bahawa hilang najis. Yalah. Tak syarat yakin. Tapi hilang najis ni pula dia kena ijtihad jugalah, kena ada tandaan. Contohnya istinja ini siang air ni, kalau istinja dengan batu dia tak akan hilang najis, dia hanya hilang kasar-kasar je. Batu sudah memada kalau istinja dengan batu. Ni istinja dengan air, maknanya dia basuh, maknanya hilang dah dia punya purah dia. Dia punya tahi tu kan, dia ada purah dia ada kasak-kasak dia tu kan. Hilang waktu maknanya rasa di tangan kita kulit dah, kulit tempat keluar najis, maka kuat di hati, suci. Berhenti lah. Gitu ya. Bukan yakin ni.
Yakin awak macam mana nak pergi hidup pun nak ndak warna dah siapa. Kena hidup kan. Kalau basuh naji lain boleh lagi. Ambil cium. Dahlah kalau basuh pakaian naji, ambil cium boleh lagi. Tapi kalau situ nak cium mana? Siapa nak cium? Apa? Betul macam mana? Ni ghalabatuz zon. Kuat jangkaan di hati, hilang najis, sudah memadai. Sudah cukup memadai. Jangan nak basuh siapa ke pucat kawan tu. Pucat. Dah pura adalah air tu kuat. Hak ni kadang-kadang takut dengar. Kalau tandah tu sebelah-sebelah ketika hak tandah hak sebelah-sebelah masjid tu. Takut kita. Sebab apa? Sebab tandah masjid ni dia punya apa ni? Dia punya bau tu tak rapat. Kan dia renggang bau tu kan. Kita duduk sebelah ni bangun sebab apa? Perang kali ni. Perang. Mula-mula dia buka air pahit itu, benda tu dia ni, yung dia lari. Dia lari. Lepas tu mulalah basuh habis. Yang kita duduk sebelah ni bangunlah. Takut mengerci. Siapa time basuh. Allah dia buat apa dah tahu. Macam mandi dah. Air kuat. Lepas tu dia basuh tu berkali. Kawan tu. Dia basuh macam mana? Basuh. Memada istinja dengan air ni. Apabila kuat jangkaan di hati. Hilang najis. Stop. Sudah. Jadi setakat tu ya. Tapi adalah dia punya alamat. Maknanya sudah kembali kepada kulit hak asal. Tak ada rasa licin dah, tak ada rasa purah dah, purah. Kan dia tahik ni kan dia daripada makanan. Kita makan yang macam-macam, tahik ni kadang dia purah. Hilang dah purah, hilang dah licin zat tahik. Maknanya kita basuh pakai sabun pula. Mana ghalabatuz zon. Kuat sangkaan jangkaan di hati, hilang najis. Sudah memada. Sudah memada. Taklah syarat kena yakin. Nak yakin macam mana? Nak yakin pun tak boleh. Wala yusannu hina izin syammu yadi. Dan tidak disunatkan hina izin ketika itu, ketika sudah ghalib kuat zon di hati hilang najis, ketika tu tidak disunatkan syammu yadi, akan cium tangan. Cium lah, bukan tium tau. Cium. Tidak sunat ambil tangan cium. Tak sunat. Kalau ambil tangan cium sekalipun, ada tinggal bau. Ada tinggal bau. Macam mana? Dah hati sudah kuat jangkaan hati suci di tempat keluar najis istinja dengan air ni. Cium tangan bau sekalipun tak sedap peduli. Sebab najis ni apabila kita sudah gosok, apabila najis ni mungkinlah dia makan apa dah tahulah, makan peta, jering begitulah apa kali dia makan. Maka tahi dia tu bau kuat. Dia apabila bau kuat, pada ni, bila bau kuat, dia akan tinggal sifat bau. Tinggal sifat bau yang sukar untuk hilang, sudah suci. Sudah suci. Sebab ada kadang-kadang ni biasanya orang mok lah dia basuh berok anak. Dia kata ada ketika tahi anak ni dia tak tahulah, bau tu pelik sikit dia kata. Mana dia basuh tangan dengan sabun pun kadang-kadang ada bau, tak ada masalah. Tinggal bau selepas basuh dah pakai sabun, tinggal bau, hukum suci. Ada hukum suci. Sebab itulah kalau kata cium tangan ada bau, kalau di hati kita sudah kuat zon, kuat jangkaan di hati hilang najis, maka sudah memada ketika istinja dengan air. Tidak disunatkan cium tangan. Dia duk ciumlah tangan. Dia duk cium cina orang was-was lama-lama. Dia duk cium banyak-banyak pula, cium kanan kiri ni, depan belakang duk cium. Tak usah begitu.
dia akan menyebabkan akan jadi waswas. Dia najis ni, bab najis ke bab rata wudu ke rata mandi wajib ke sama je. Ni zon di hati saja, bukan hati yakin. Zon di hati bukan nak hati yakin. Samalah macam istinja dengan air. Sebab istinja dengan air ni, yang pertama kena hilang dia punya jirim tahi. Yang kedua dia kena hilang sifat. Sifat yang mungkin lambat sedikit tahi ni sifat bau. Sifat warna mungkin hilang dulu. Sifat bau tu mungkin agak lambat. Jadi untuk menghilangkan najis tahi yang keluar ni, bila kita menggunakan air, nak suci, hilang dia punya jirim dan hilang dia punya sifat. Yang terakhirnya hilang sifat bau. Tapi masalah di tempat istinja ni benda tu duduk jauh. Maka dari segi hukum fiqhnya mada ghalib zon saja. Tak siapa ke syarat nak kena cium tangan dah. Nak cium tempat tu memang tak dapat dah. Nak cium tangan pun tidak disunatkan. Tidak disunatkan. Dan kalau dicium juga, dicium juga tangan, tak sunat cium, dicium, maka adalah bau najis di tangan, maka tidak dihukumkan tempat najis tu belum suci, tetap dihukumkan suci. Dia basuh, kuat jangkaan di hati, hilang dah najis dengan sifat najis, dia pun berhenti. Tidak sunat cium tangan. Tiba-tiba dia cium juga tangan, maka terbaulah bau tahi di tangan. Tidak dihukumkan di tempat tu kekal najis, tak hukum, tetap hukum suci di tempat tu. Tetap hukum suci di tempat tu. Dan kalau bau di tangan cukup kuat, maka dia hanya wajib basuh tangan sahaja. Wajib basuh tangan sahaja. Di tempat tu dihukumkan, tetap dihukumkan suci. Tetap dihukumkan suci di tempat keluar najisnya. Sebab dia gosok, kuat zon di hati, hilang najis, hilang air najis, hilang sifat najis, berhenti. Tidak sunat cium tangan. Tiba-tiba dicium tangan, Allah bau di tangan, maka dia hanya perlu basuh tangan saja. Di tempat tadi tetap dihukumkan suci. Gitu je. Bukan kata dia cium tangan, bau di tangan ni, di tempat tu kena buat semula. Dah. Di tempat tu kekal dihukumkan suci. Walaupun tidak disunatkan cium tangan, dicium ada tinggal bau sekalipun, di tempat keluar najis tetap dihukumkan suci. Dia hanya perlu basuh tangan saja. Basuh dengan sabun contohnya. Lepas basuh sabun di tangan, Allah tinggal juga bau di tangan, maka tangan tu hukum suci. Cuma bila tidak disunatkan cium tangan, jangan cium. Dah, sekat tu je. Jangan cium. Sebab apa? Nanti akan timbul waswas di hati kita. Habislah. Jadi tinggal sepetok lagi lah berkaitan dengan istinja dengan air. Wa yambari al-istirkha'u li'alla yabqa atharuha fi tadha'ifi syarjil maq'adah. Dia kena istirkha. Apa dia istirkha ni? Istirkha ni teran. Jangan deji, teran. Push. Apa? Dah, teran. Kalau terang tu jadi terang cahaya lampu. Teran. Pada masa nak istinja dengan air ni, dia wajib kena teran, kena terang. Mana? Kita tak jadi nak sebut terang ni, kena terang kan. Macam ginilah kan, budak berok semelik kan, terang kok sikit, dia tu gitu. Tapi berok semelik, terang. Itu masa qada hajah. Dah ni selesai dah qada hajah. Pada masa nak istinja, wajib dia kena teran.
Terang sedikit je. Jangan terang banyak. Keluar gembong, tak masuk pula gembong ni. Wajib terang saja. Kemudian ketika istinja, jangan sekali-kali memasukkan jari ke dalam rongga dubur. Ketika istinja, hanya terang saja istirkha. Jangan sesekali memasukkan jari ke dalam rongga dubur. Kalau masuk ke dalam rongga dubur, kalau berbetulan saya siang Ramadan, batal puasa. Jangan. Ini ada ajaran tempat kita, masa istinja dia korek dengan jari dia. Tidak ada hukum tu. Hukum tu tidak ada. Yang ada hanyalah istirkha sahaja, iaitu teran. Biar dia agak terbuka sedikit untuk memastikan istinja meratai sekalian kawasan yang wajib diistinjakan, iaitu anggota zahir badan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.